Esoklah nak tanya perasaan tuan-tuan lah. Cuba bayangkan tuan-tuan mai esok ni, nak mai sembahyang maghrib kata, tiba-tiba ada satu poster depan tu, dia ada buat muka tuan-tuan, dia palang lagu tu, dilarang masuk nama tuan-tuan. Tuan-tuan rasa apa? Aku buat apa ni kan? Awak bersifat aku tak boleh masuk, tiap-tiap hari aku nak main ni. Malu sepasal dah, orang lain tengok, orang lain tengok, ni siapa ni awak tak boleh masuk ni? Anda buat apa-apa ke? Ada curi barang surau? Orang mula akan tuduh benda tak elok ah. Tapi tuan-tuan, hari ni nama kita, wajah kita akan dipampang di hadapan pintu syurga Allah. Geng-geng yang diharamkan masuk melepasi pintu ni. Pi tengok nama ada, patah balik, masuk pula ke dalam neraka Allah. Memang tak untung kalau kita buat kezaliman. Sikit pun tak untung. Baik, ada lagi tuan. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abi Dunya dengan sanadnya kepada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pertama-tama sekali yang bertentangan di hari kiamat ialah seorang lelaki dengan isterinya. Demi Allah, mulut sang isteri itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi kedua tangan dan kakinya yang bersaksi ke atas dirinya sendiri tentang apa yang pernah dilakukannya dari hal kecurangan terhadap suaminya dahulu di dunia. Demikian juga akan bersaksi pula ke atas si lelaki, tangan dan kakinya tentang apa yang pernah dilakukan terhadap isterinya dari hal yang baik dan yang jahat. Kemudian dipanggil pula orang lelaki untuk diadili antaranya dengan pembantu-pembantunya, yakni khadamnya, seperti itu juga. Sesudah itu tidaklah diambil daripada wang ringgit atau emas perak, akan tetapi semua kebajikan orang yang zalim itu diberikan kepada orang yang terzalim, dan keburukan orang yang terzalim dipikulkan ke atas orang yang zalim itu. Kemudian diseret orang-orang yang kejam jahat itu dengan rantai besi. Lalu kedengaranlah suara yang mengatakan, lontarkanlah mereka itu ke dalam api neraka. Tuan-tuan, nanti isteri kita akan dipanggil untuk diceritakan apakah yang telah dilakukan oleh suamimu kepadamu sewaktu di dunia dulu. Maka yang akan berkata adalah tangan dan kaki isteri. Mulut tak berkata. Betul adalah al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tangan akan berkata, kaki akan bersaksi, mulut akan dikunci. Maka isteri akan cerita segala baik segala buruk. Tangan ni, kaki dia akan beritahu apa semua. Sekali suami pula cerita pasal isteri pula, dia pun akan cerita hak baik hak buruk. Mungkin ketika tu baru isteri kita tahu, kok-kok lah kita ni duduk buat benda pelik-pelik di belakang dia, yang sampai dia mati dia tak tahu. Kita duduk berasa rahsia tu terselamat tuan-tuan. Kat dunia selamat lah. Kat dunia semua benda kita boleh tipu. Kat dunia semua benda kita boleh bohong, sembunyi. Tapi ke akhirat tak boleh. Akhirat tempat bongkak. Sebab tempat bongkak? Sebab di sana tempat keadilan. Bila keadilan, apa benda yang kita sembunyi hari ni, semua akan terbongkai di sana. Habis, terborai habis. Dan pada waktu tu juga tuan-tuan, kita kan dia ambil pahala kita. Syekh Bak di sini disebutkan daripada Sayyidina Abu Ayyub ni, Nabi Abang bukannya ambil wang ringgit, bukan ambil emas perak, ambil pahala. Ambil pahala orang yang menzalimi, diberikan kepada yang dizalimi. Tak ada pahala, ambil dosa orang yang dizalimi, diletakkan, ditambahkan pada dosa orang yang menzalimi. Diheret, dibelenggu dengan rantai, diheret sambil suara mengatakan, lempak masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan dia. Pernah Syuraih Al-Qadhi berkata, orang yang menganiayai nanti akan tahu hak siapa yang menjadi kurang, yakni siapa yang rugi. Sesungguhnya si zalim itu akan menunggu siksaan yang disediakannya untuknya, manakala yang terzalim itu akan menunggu pertolongan Allah dan balasannya. Kira ulama abang, kalau kita buat kat dunia kezaliman, tambah-tambah dari segi ambil hak orang, kita berasa kita dapat untung, betul? Tapi yang dizalimi itu rugi. Tapi benda tu bersifat sementara. Sebab nanti di akhirat barulah yang sebenarnya yang kita nampak, orang yang menzalimi itu sedang menunggu siksaan Allah.
manakala orang yang dizalimi itu sedang menunggu bantuan dan juga balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menyempurnakan. Cukuplah surah Zalzalah 2 ayat terakhir tuan-tuan menjadi pegangan kita dalam rangka untuk kita menjauhkan diri daripada menzalimi orang. Faman ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarrah syarran yarah. Sebesar benda tak boleh nampak tu pun ada baik, ada jahat, Allah Ta'ala akan rungkaikan. Allah Ta'ala akan kira. Sebesar benda tak nampak dengan biji mata, tapi berlaku. Saya ingat ayat ni dah cukup dah tuan-tuan, untuk kita nak kawal diri kita, nak jaga diri kita tuan-tuan, supaya amal yang berada dengan kita sekarang ni, pahala, saham kebajikan yang kita duk buat daripada ibadat seharian ni tuan-tuan, kekal menjadi milik kita tanpa perlu kita memberikan kepada orang lain. Kita buat ibadat sebab dengan amal tadi dia dapat ganjaran. Dengan ganjaran mudah-mudahan ada token nak masuk syurga. Bukan ganjaran kita nak bagi dekat orang lain. Kalau tuan-tuan terlalu pemurah lagu tu tuan-tuan, tuan-tuan dia akan merana di akhirat nanti. Kalau pemurah sekarang ni, sedekah, bantu orang susah dan sebagainya, bukan cara kita menyusahkan orang, yang nanti dengan cara kita susahkan nanti, Allah akan susahkan kita di akhirat. Nah, yang ni benda yang kena jaga. Juga menurut satu riwayat disebutkan bahawa jika Allah SWT menghendaki suatu kebaikan bagi hambanya, ditimpakan Allah SWT ke atasnya seseorang yang akan menganiayainya supaya dia mendapat balasan yang baik apabila dia bersabar. Mungkin juga apabila kita dizalimi ni tuan-tuan, sebenarnya Allah Ta'ala nak uji iman kita. Allah nak tinggikan darjat kita. Macam mana sekarang yang sedang berlaku rancak dan hebatnya di Palestin. Ujian demi ujian yang mereka dapat ni tuan-tuan, sampai kita pun berasa hari ni tengok video Palestin pun dah tak mau tengok habis dah. Kan, buka Facebook ke apa kan, nampak video Palestin pakai duk scroll naik lah. Tak tengok. Dulu awal-awal tu tengok habis juga. Kita pula komen lah, kita share lah, apalah. Lah ni habis tak nak. Ya Allah, kesian lah kat mereka. Tapi duk scroll up dah. Kan, kita pun dah tak berasa nak tengok dah kot dah. Sebulan lebih dah. Tapi mereka terus diberikan ujian. Terus mereka dizalimi oleh puak-puak Zionis laknatullah. Tuan-tuan, puak-puak Zionis tu takkan terlepas tuan-tuan. Tuan-tuan yakin tuan-tuan, mereka takkan terlepas. Tak kisahlah yang namanya Benjamin Netanyahu ke, yang nama dia askar cabuk ke, yang nama dia orang yang main duduk tanah mereka secara haram ke, orang yang halau penduduk asal keluar pada rumah mereka ke, tak kisahlah siapa pun. Tapi ternyata di Palestin kezaliman berlaku. Hampir 80 tahun kezaliman berlaku. Jangan ingat Allah tidak. Jangan ingat Allah Ta'ala tak bertindak. Allah tunjuk tuan-tuan, apabila generasi asal yang dizalimi itu kemudian datang diwarisi pula oleh generasi yang kedua, maka sekarang ini adalah generasi penentang yang duk melawan. Sewaktu peristiwa 1947 yang ada pada generasi itu tuan-tuan, ada generasi yang tak boleh nak buat apa. Mereka keluar tinggalkan tanah akhir. Tapi akhirnya mereka didik anak cucu mereka yang akhirnya ni sedang duk melawan dengan Yahudi. Tuan-tuan jangan ingat Allah Ta'ala pejam mata. Semua tu berada rapi, berada maklumat yang lengkap dan sepenuhnya di bawah pengetahuan Allah. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita sendiri akan disaksikan bagaimana Allah Ta'ala mengadili orang-orang Palestin. Ketika itu tuan-tuan, silap-silap boleh kata hampir ke semua ahli Palestin boleh masuk syurga macam tu je. Sebab mereka duk ada satu pahala yang duk tunggu kat mereka di sana. Kod kata nak claim pada Yahudi, tak ada pahala, nak ambil pada orang kafir pahala. Dosa mereka itu akan diberikan kepada orang Yahudi yang menzalimi mereka. Memang dari segi pandangan mata lah nampak berat kan. Makan, minum, ayam, api, internet, gas tak ada. Lah masalah terbaru yang menjadi isu besar pada tuan, masalah nak buang ayak. Habis bangunan semua roboh-roboh tuan, nak buang ayak tak mana. Tu benda tabi'i hari-hari tuan.
Kita tandas bau sikit pun tak masuk dah. Hak ni tandas tak ada tuan. Sampai tahap macam tu, punya payah. Tapi mereka punya sabar tuan-tuan. Mereka punya tawakal ke Allah. Bertambah iman dan taqwa mereka kepada Allah, hebat tuan. Mereka kata walaupun mereka tengok puluhan ribu tuan, lebih pada 10,000 dah saudara mereka syahid tuan-tuan, meninggal hari-hari mereka duk angkat mayat. Mereka tetap sebut kami takkan lari. Yang mereka duk hantar pergi ke selatan Gaza tu siapa dia? Orang-orang tua, anak-anak kecil yang tak mampu nak tolong, tak mampu nak melawan. Orang-orang muda stay kat tengah Gaza. Jadi mereka ni orang-orang yang akan diberikan nikmat yang besar oleh Allah di akhirat nanti. Kita dah sebut tuan-tuan sebelum ni, kalaulah dalam hidup tuan-tuan sekarang ni ada orang yang menzalimi tuan-tuan, contoh ada orang hutang tuan-tuan, lari tak bayar ke apa ke, ataupun apa-apa sajalah, walaupun dalam keadaan hal dalam rumah tangga kita kan, dalam rumah mak ayah kita kot, ada adik-beradik ambil hak kita, tipu harta dan sebagainya. Tuan-tuan, daripada benda ni, daripada kita belajar ni, apa tuan-tuan kena buat sebenarnya? Sabar. Jangan sebab tu kita putih silaturahim. Jangan takut. Hak tuan-tuan pasti akan dibela. Hak tetap hak. Tuan-tuan nak dapat lah ni kan, nak dapat kat sana. Lepas kita duk tengok cerita-cerita ni semua. Kita pergi sana apa nak jadi pun tak tahu. Pahala kita nak buat banyak mana pun tak tahu. Kita maafkan orang yang aniaya kita, siapa zalimi kita, kita maafkan tuan-tuan, maafkan. Macam mana perbuatan Nabi SAW memaafkan semua kesalahan musyrikin Mekah selama 23 tahun ke atas Nabi SAW dan para sahabat. Tak bermakna kita maaf Allah Ta'ala akan tutup kes. Hak tetap hak. Kita akan dapat apa yang menjadi hak kita. Dan kita akan berikan kepada orang apa yang sebenarnya hak mereka yang ada dengan kita. Semua tu akan berlaku. Jadi benda ni sebenarnya tu kita kena takut tuan. Sebab sampailah kalau nak fikir apa yang aku buat zalim kat orang tu, tak terfikir semua tuan. Biasanya bila kena benda buruk ni, kita akan ingat tuan. So bila kita yang zalim orang, kita tak ingat. Orang ingat macam mana orang zalim kita, kita ingat tuan. Biasa benda yang kita dendam ni benda yang buruk-buruk lah. Benda yang kita buat ke orang, kita duk merasa kita betul. Itu pun satu masalah juga. Maka selagi mana benda yang boleh kita ingat dalam benda kita perkena orang, zalim orang, tuan-tuan tolong perbetul balik benda ni. Dan minta maaf orang tu masih ada, cari jumpa minta maaf. Halalkan, minta dia halalkan. Kalau dia minta bayar, cari jalan untuk bayar tuan-tuan. Asalkan ending dia maafkan kita. Bila dia maafkan kita tuan-tuan, ketika itu satu bahagian zalim yang kita buat ke orang, selamatlah. Benda tu dah settle dah kat sini. Allah Ta'ala takkan sebut dah dekat akhirat. Kurang-kurang selamat ada sikit pahala kita. Sebab kita tak tahu kat siapa lagi kita nak bagi. Saya pun duk fikir tuan-tuan ni. Dulu kecil-kecil belum balik tu lah. Banyak juga benda kita buat tuan, yang kita tak tahu dah nak pergi minta maaf kat siapa. Kan? Benda-benda dulu dia pergi rembat oren kat Tok Kong Cina lah, apalah tuan. Nak pergi minta kat siapa, nak minta maaf kat siapa tuan, tak ingat dah. Tak tahu apek benda satu pun tak tahu. Oh, cerita kecil dulu ni. Kira zaman Sunway tu, kira hutang getah ni. Tak ada apa kita tu. Tapi bila duk mengaji dia tuan-tuan, dia teringat balik. Bila dia teringat, nak cari siapa, kita bukan tahu. Hak tu kita istighfar banyak-banyak kat Allah lah, minta Allah lah tolong ampunkan. Dan tuan-tuan, ada saya dengar juga satu pandangan. Dia kata macam ni, kalau sekarang ni tuan-tuan mungkin sedang kita banyak buat salah kat manusia lain tuan-tuan, tapi kita tak tahu cara nak tebus. Salah satu dia, bila kita bersedekah atau kita buat jariah, kita tanam satu niat, ya Allah, saya hadiahkan kepada orang yang pernah saya zalim. Mudah-mudahan dengan hadiah ini boleh menutup daripada dosa-dosa yang saya buat kat dia di akhirat nanti. Macam kita tebus balik, tapi kita tak tahu nak buat macam mana. Kita tebus dengan pahala yang kita buat, kita bagi kat dia. Macam kita puasa sunat, sambil-sambil kita selit puasa qadha.
Kan? Tuan-tuan tahu ke qada tu bila punya? Tapi duk perasa dulu muda ni kot-kot lah, ada apa-apa jenis puasa lebih buka ayak ke apa ke kan. Kok ada puasa yang sebenarnya kita tak niat pun kata tak mau puasa, tapi berlaku benda membatalkan puasa kita tak sedap ke dan sebagainya. Alah-alah bayar pilah macam tu kan. Dan ni kita nak selamat diri kita ni. Setiap pagi kita main subuh contoh, kita duduk bor dalam tabungan, kita tambah satu niat, ya Allah, kalau yang ni ada kepada orang yang pernah aku zalimi, ya Allah, aku hadiahkan pahala ni kepada dia, mudah-mudahan kes aku dengan dia kau selesaikan kat sini. Sebab Allah tahu nilai dunia dengan nilai ganjaran pahala yang mana berpadanan, berpatutan. Sebab contoh nanti di akhirat, contohlah kata saya ada ambil duit tuan-tuan RM20 secara zalim, nanti di akhirat Allah akan ambil pahala saya bersamaan dengan RM20 tadi, tak lebih tak kurang. So Allah tahu nilai jumlah dia, kita tak tahu. Itu salah satu cara yang kita pernah dengar untuk selamatkan diri kita daripada menzalimi orang. Walaupun cara zalim tu kita gunakan mulut dalam bentuk umpat, keji, fitnah, batu api, buat cerita, itu juga akan ada kesan. Sampai walaupun dengan perkataan pun Allah Ta'ala boleh nilaikan dalam bentuk pahala, apatah lagi kalau dengan kebenaran, benda yang ada harga. Kalau kita rangkum semua kezaliman, ya Allah, siapa pun aku kata, siapa pun aku ambil, siapa pun aku tindas, siapa pun aku bully, ini jariah untuk mereka, ya Allah. Mulai daripada hari ini sampai akhir hayatku, selama mencukupi apa yang diperlukan kepada mereka. Biar settle kat sini tuan. Jangan kita bawa pergi ke sana. Sebab siapa yang bawa pergi ke sana dengan dosa zalim, dia termasuk golongan orang yang muflis. Bab pertama, hari pertama kita buka bab ni tuan-tuan, kita jumpa hadis tu yang Nabi SAW tanya, kamu tahu tak siapa tu muflis? Kat sahabat kata, yang kata muflis ni orang tak ada duit. Nabi SAW kata betul, tapi yang muflis di kalangan umatku, bila pergi hari kiamat, hari akhirat, dia bawa pahala solat, pahala zakat, sedekah apa semua, tapi dia ada menyakiti orang, dia ada membuli orang, dia ada menzalimi orang, dia ada ambil hak orang. Maka ketika tu pahala dia akan diambil bagi ke orang, dia muflis. Hati-hati tuan-tuan. Baik, satu lagi fasa yang terakhir dalam membicarakan bab penganiayaan dan kezaliman, disebutkan jangan bercampur gaul dengan orang yang zalim. Jangan bergaul dengan orang yang zalim, jangan kawan. Baik, betul ke? Hendaklah anda waspada dan menjaga diri dari mempergauli dirimu dengan orang-orang yang zalim. Duduk-duduk dengan mereka dan membantu mereka. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Surah Hud ayat 113 yang bermaksud, janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim itu, kerana nanti kamu akan disentuh api neraka. Jangan cenderung kepada orang yang zalim. Sebab tu hari ni tuan-tuan, ramai alim ulama sedang memperingatkan umat Islam yang mereka ni bersikap neutral terhadap apa yang berlaku di Israel Palestin sekarang. Saya ambil contoh. Ada orang yang kata padanlah Palestin kena serang teruk sebab mereka yang mula lancar roket pergi kat Israel. Elok-elok Israel tak kacau mereka, yang mereka gatai pergi hantar roket tu bersiapa. Lepas tu bila kena bom habis Gaza jadi kutu, duk kata Israel jahat. Ada orang Islam yang cakap lagu tu tuan, ramai. Hak tu yang banyak ustaz-ustaz duk bangkit cakap ni. Mereka ni jenis apa tak tahu, tak faham sejarah ke, tak mau baca ke. Israel serang Palestin bukan baru tuan-tuan. Daripada hari pertama peristiwa Nakbah sampailah. Bahkan kejajaman Israel ni tuan-tuan sedang semakin hari semakin dapat dilihat. Teknologi yang datang ini sedang membuka mata kita. Tu pun ada lagi orang yang duk bela. Allah sebut, kamu jangan duk cenderung kepada orang-orang yang zalim, takut kamu akan kena bakar sama.
Jadi betul lah, kalau hari ni kita kenal siapa orang zalim tuan-tuan, orang yang duk aniaya, orang yang duk buat ikut suka dia tuan-tuan, duk tindak orang lain, jangan duduk dengan dia, jauhkan diri daripada dia. Kalau kita terus duk ampu dia, terus duk angkat dia, terus membenarkan perbuatan yang dia buat walaupun pandangan kita nampak salah, kita juga akan dikira bersubahat langsung dengan dia. Kita juga akan diazab sama oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi istilahnya, boleh tak kita sebut perbuatan ni sebagai perbuatan boikot? Boikot lah kan. Bila kita jumpa orang zalim, boikot mereka. Jangan duduk dengan mereka, jangan pergi kat mereka, jangan sokong mereka, jangan bagi kekuatan kat mereka, boikot. Hari ni kita nak boikot MACD lah. Lah kita pun tuan-tuan rasa MACD ni nak boikot ke tak? Ni saya tak mau komen apa, saya nak tanya tuan-tuan lah. Tuan-tuan nilai lah elok-elok. Tuan-tuan rasa nak boikot, mesti tuan-tuan ada sebab. Kalau tuan-tuan rasa tak nak boikot, pun ada sebab. Dua-dua kita jumpa. Tapi hak mana asbab yang lebih besar? Kalau kita tengok asbab lebih besar, sudah tentulah asbab seperti mana seekor burung kecil yang cuba memadamkan api yang dinyalakan Namrud laknatullah ketika hendak membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Walaupun perbuatan burung tu tak mampu memadamkan api tu takkan padam. Dia burung kecil dengan paruh dia besar mana, tapi sekurang-kurangnya perbuatan dia akan melepaskan dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang tu kita kata, sedangkan ulama keluar ni senarai dia banyak. Yang orang yang duk cakap ni kan, satu dia cakap okey, yang mana kita boleh boikot, kita boikot kan. Sebenarnya banyak lagi benda daripada kita nak boikot benda-benda yang macam tu kan. Sebenarnya benda yang kita buat apa dia? Kita ambil dulu apa benda yang sebenarnya ni agama tak bagi buat, yang kita duk buat. Macam abang kata tadi kan. Tapi dalam keadaan sekarang ni, bila dia main boikot ni biasanya bermusim. Saya duk tengok kat Malaysia lah, boikot ni bermusim. Tapi kali ni agak keras sikit, alhamdulillah. Tapi dia tetap duk sasar satu dua benda lah. Biasanya bila boikot ni duk kena MACD ya kan. Benda-benda lain tak kena. Tu orang duk kata persipah FB tak boikot, persipah hak tu tak boikot, persipah apa Microsoft tak boikot, sedangkan depa pun antara penyumbang yang lagi besar daripada MACD. Tapi kadang-kadang dengan boikot ni dia boleh berlaku satu kebaikan. Contoh saya bagi hari ni kita jumpa syarikat Grab, dia sumbang 1 juta kepada Palestin. Sebab apa? Hasil pemboikotan orang. Mungkin yang tu satu wayang, mungkin satu sandiwara, ataupun mungkin dia memang ikhlas nak tolong, tapi kesan daripada boikot tu ada. Cuma kita untuk orang Islam, pertamanya kita kena boikot benda-benda yang boleh menghalang hubungan kita dengan Allah. Jadi kita ambil individu dan juga cara kita nak didik ahli keluarga kita. Yang kedua, barulah kita ajak melibatkan akidah kita. Sebab kita ada hierarki. Apa yang kita kena buat baik dulu? Pertama, diri kita dulu. Allah Ta'ala tak minta kita jaga diri orang lain. Allah Ta'ala minta kita jaga diri kita dulu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka. Jadi kita dah ni jaga dulu perbuatan tu. Maka mungkin kita boleh kata okey, daripada hampa nak ni okey, kita boleh buat benda ni. Kita tak boleh habaq benda ni salah. Sebab benda tu berlaku dalam sejarah Islam, dibuat oleh Nabi SAW. Tapi kita highlightkan sebenarnya apa yang patut kita buat, hak ni yang lebih penting sebelum kita nak boikot benda-benda ni. Okey, kita nyatakan, kita sebarkan, baru di sana boleh timbul kekuatan. Dan sebenarnya boikot ni dia mai daripada bawahan. Cuba benda tu mai daripada arahan atasan. Maksud saya, benda tu datang daripada pentadbiran tertinggi. Sudah pasti benda tu lebih mudah laksanakan. Jadi sebenarnya siapa yang kena main peranan dalam macam abang contoh sebut tadi, sebenarnya benda yang kena main peranan ni adalah pemerintah. Kira boikot ni yang duk buat sekarang ni adalah hasil inisiatif orang bawah saja. Tapi pemerintah tak jalankan yang tu
royalty tu dibayar dekat Israel. Tetapi pengusaha utama adalah orang Islam yang tapi pasal kau tak ada dalam golongan-golongan tu punya sebut tentang rokok. Adakah sebab mereka memang rokok tegar? Atau mereka ni memang ada di sebaliknya? Yang ni kalau benda macam ni, kalau kerajaan main peranan, cerita tu ya. Kerajaan kerja naik harga ya. Cuba bantras tu kan. Kalau kita orang awam mampu tak? Kita tak mampu nak buat benda tu. Tapi orang awam mampu tak boikot? Orang mampu boikot. So orang awam dia akan buat apa yang dia mampu buat, selagi mana benda tu tak berlanggar dengan asas-asas kerukunan negara. Sebab dia itu kata dia yang benar dia sentimen bang. Dia sentimen. Bukan kerajaan tak boleh buat, boleh buat. Tu yang dulu tak boleh merokok kat restoran. Siapa merokok 10,000. Siap ada, saya tengok bang, 3 orang dengan bawa peguam nak pergi saman. Waktu tu apa? Dr. Zul kah? Dr. Zul kan? Siap nak saman Dr. Zul dengan kerajaan Malaysia. Kena melanggar hak lah apalah, hak perokok, nak isap rokok kat restoran apalah. Hari kejadian cerah, tak ada orang isap. Sebab apa? Sebatang 10,000. Maknanya tindakan tu boleh dibuat. Tapi ada benda yang kita tak boleh buat. Kita boleh cakap, tapi kita tak boleh nak meletakkan. Tapi ada benda kita bercakap, kita boleh buat. Dan orang nampak pasal apa mungkin orang tak sebut FB, sebab benda tu kebanyakan dia macam free. Walaupun kita guna, walaupun kita tak sedar, dalam tu ada ads lah apalah, depa duk jana duit kat dalam tu ya. Memang depa bagi kita guna free, kita install free. Depa sekali kita tekan iklan, depa dapat duit. Kan? Sekali kita tengok video reel ke apa ke, lalu satu iklan, dia automatik akan keluar iklan sat kan. Yang tu depa dapat duit. Kita tak nampak benda tu. So kita duk nampak benda yang kena keluar duit. Oh, hang duk beli frame-frame ni serupa hang beli 2-3 biji peluru. Abang kalau kena ayat tu abang rasa apa? Kita ada lah juga ish dia kan. Sebab tu saya kata, bab ni saya tak komen. Cuma kita pakai naluri kita, siapa nak boikot, boikot. Sebab pekerja MACD 90% Melayu Islam. Kita nak tengok hak mana. Hak ni pun kena tengok juga, hak tu pun kena tengok juga. Sebab tu saya tak pernah kutuk MACD. Saya tak pernah kata apa. Sebab saya selalu seorang peminat ais latte dah. Memang saya beli kan. Aiskrim dia apa bang, kena hak mango ke, kena salted caramel ke, sedap. Saya akui memang saya makan MACD. Tapi taklah sebagai tiap-tiap hari kena makan, dah lah kan. Sebulan sekali, 2 kali lagu tu kadang-kadang kita singgah jugalah. So bila dalam keadaan sentimen ni, kita lah yang menetapkan untuk diri kita. Sebab ada mufti kata boikot, ada mufti kata jangan boikot. So kita nak pegang yang mana? So bila kata ni, dia akan main macam-macam pandangan lah. Okay, ada pandangan kata boikot, ada pandangan kata boikot. Mungkin pandangan ketiga, contoh macam pandangan abang tadi, pasal apa kita nak ambil yang ni, pasal apa kita tak ambil yang ni. Okay kan, contoh macam tu. So semua pandangan akan keluar lah. Sebab tu kadang-kadang di sana mungkin kita nampak ianya satu ujian untuk orang, tapi untuk kita ianya satu rahmat, satu kebaikan. Cuma isu MACD sebab dia ni dah dibeli. Tapi kalau bak Starbucks, alhamdulillah kan, bak Starbucks semua orang kan, teruslah ni kedai-kedai pakcik pergi jalan kopi O semua jadi laku dah kan. Cuma dia buat kopi O, dia pun kena tukar nama sikit, Americano ke apa ke, buh nama macam Starbucks, orang tipi terus. Jadi itu juga dia boleh jadi salah satu pembenteras kezaliman ataupun salah satu kezaliman, bergantung pada kita. Sebab pada ayat ni cukup dah kata, jangan kamu cenderung. Okay, kita boleh cakap, kita boleh bagi tahu, tapi kok mana pun kuasa penentu mutlak tetap datang daripada pemerintah. Sebab tu waktu mengundi tu kita duk sebut pangkah betul-betul. Walaupun kita tahu pangkah ni pun tak edipa, pangkah ni pun tak edipa, tapi dalam dua-dua kita pangkah, 2-3 pangkah tu, pangkah mana yang kita rasa lebih membawa keuntungan kepada Islam?
Alah, yang ni pun kalau ada sekular juga, yang ni kalau pangkah pun demokrasi juga, yang ni kalau pangkah pun tak ikut hudud juga. Tapi dalam tiga-tiga ni, mana lebih bawa kebaikan untuk Islam? Yang itulah hari penentuan kita sebenarnya. Sebab tu kita duk sebut, kita pangkah apa? Pangkah, silakan. Kita akan jawab di hadapan Allah. Kalaulah kita pangkah orang yang mampu untuk, macam abang kata tadi, benda ni turun daripada atas ke bawah, kan? Tapi sampailah benda tu tak boleh berlaku. Sebab apa? Masing-masing tak ada solid kedudukan. Yang duk ada hari ni pun gabung-gabung, kan? Macam-macam colour membentuk satu jambatan. Dia kalau satu jambatan tu satu colour, cantik. Tu pun belum tentu lagi. Walaupun satu jambatan pun satu colour, belum tentu lagi. Kira kalau pada saya lah, saya pun tak pandai benda ni, cuma kita nak bincang ni luas lah. Tapi apa pun dia tetap balik kepada pemerintah. Sebab tu disebut khas tentang ulil amri. Taat Allah, taat Rasul, taat ulil amri. Tapi ayat yang sama, kalau ulil amri ada masalah, balik kepada Allah dan Rasul. Bukan kata ayat next, ayat tu juga. Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik hidayah, insya-Allah. Baik tuan-tuan, yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma lakum min dunillahi min awliya'a thumma la tunsarun. Dan kamu tidak akan mempunyai penolong sesiapa pun selain Allah, kemudian kamu tidak akan ditolongi. Ini penjelasan kepada orang yang zalim tadi. Sebenarnya di akhirat tak ada siapa pun yang boleh tolong kita melainkan Allah, dan Allah memberi satu pendekatan, Allah takkan tolong. Wa ma lahum wa thumma la tunsarun. Kamu tidak akan ditolong. Dan surah Saffat Allah menerangkan, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Kumpulkanlah mereka yang zalim itu bersama-sama dengan penyokong-penyokong mereka. Yakni orang yang sama-sama menyokong perbuatan zalim itu, atau yang membantunya, atau yang sama-sama ikut melakukan kezaliman. Kita tak zalim, kita tak buat ke orang Palestin, tapi kita menyokong Israel. Kita kata Israel itu sedang menjaga hak mereka. Cukup macam tu tuan-tuan, kita akan dikumpulkan bersama orang yang membuat kezaliman. Maka dalam hidup mesti kena ada stand. Bila satu-satu isu tu keluar, kita mesti kena ada stand kita, kena ada kedudukan kita. Apa sebenarnya pandangan diri kita pada satu-satu isu yang berlaku. Tambah-tambah isu melibatkan agama. At least untuk kita dengan diri kita kena ada, supaya senang nanti kita nak menjawab di hadapan Allah. Elakkan daripada kita berdiri bersama-sama dengan orang yang zalim. Sebab ini lebih menakutkan. Yang tadi kita ada cerita ni berbulan-bulan sebelum ni, kita buat ke orang. Hak ni kita tak buat apa, kita sokong je. Kita bersama-sama dengan mereka je. Hak tu je. Bantu pun tak, hanya menyatakan sokongan saja. Ataupun kita neutral, tak sokong mana-mana. Saya senang, mana-mana tak sokong. Walaupun kita tahu siapa betul siapa salah, tapi kita tak sokong dua-dua. Dua-dua sama ya. Pun kita akan dikira sebagai orang yang bersama-sama dengan menegak kezaliman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menjauhkan kita daripada perbuatan zalim ni, insya-Allah. Allah Ta'ala akan berikan kita taufik dan hidayah. Allah Ta'ala akan berikan kita petunjuk. Allah Ta'ala akan bantu kita untuk menjauhkan diri daripada perbuatan kezaliman. Dia sudah. Ya. Okey. Okey. Guys, nah yang doktor cakap ni saya dah pernah cakap di Masjid Syekh Yusof. Dan bila saya bercakap di sana, ada satu pihak daripada Pertubuhan Program Syar'i ada mai tegur saya, dan dia minta saya bagi penjelasan. Sebab apa? Bila kita cakap benda yang macam ni, dia seolah-olah menjatuhkan mereka. Tapi benda ni ada dalam kitab.
Yang akhirnya kita jelaskan balik, tak ada masalah. Dia macam ni tuan. Okey. Ni pun saya kena cakap balik, tak apa. Sebab soalan dah tanya. Lawyer, kerja lawyer untuk adili kes. Kalau klien tu yang memang dia salah, kalau kata kita dapat dia sebagai klien, kita kena pastikan dia tak bersalah. Ataupun kalau dia dapati bersalah, dia tak kena hukuman yang sepatutnya, mungkin diringankan dan sebagainya. Sepatutnya awal-awal itu satu-satu orang boleh baca dah. Kalau dia satu orang lawyer yang benar-benar ikhlas, dia tahu, bila dia tengok kes ni, dia tahu dah klien dia ni betul ke salah. Dan kalau dia tahu klien dia salah, dia nak kena bela orang yang salah ni tuan-tuan, maka ketika itu lebih baik dia menolak diri dia. Sebab dia satu orang yang mendukung kezaliman. Free ni maksud dia kira kalau menang pun dia tak dapat apa. Tapi ada juga kan yang tanpa peguam, orang tak mampu ambil peguam pula, biasa pergi tak ada peguam kan. Ada, kena ada juga. Oh, okey. Oh, dia akan dapatkan lah. Okey, itu saya tak tahu. Mana tahu itu satu inisiatif kerajaan lah. Okey. Okey, kira macam ni lah. Kalau kata benda tu salah, salah. Kita tak boleh nak tegakkan. Sebab perjalanan kes lawyer mesti tahu. Mesti tahu. Bohong lah kalau lawyer tak tahu. Dan daripada perjalanan kes tu pun, kalau kita orang biasa yang dengar pun, kita boleh tahu dah siapa betul, siapa salah. Lawyer lagi lah tiada. Ada ketika macam duk tengok satu kes dengan kawan saya lalu ni, bila pergi jumpa sembang dengan lawyer, memang terbukti dia salah, tapi lawyer ni satu orang yang bagus. Tuan, saya ingat macam ni lah, saya boleh wakil tuan, tapi bila hakim tanya, tuan mengaku salah lah, kita cuba minta ringan. Sebab tuan salah ni, dia habaq tu terang. So kalau kata kita ni tuan-tuan satu orang yang amanah, maka kita kena cakap benda yang betul ya. Dan mungkin doktor cakap tadi sebab mungkin hakim kena membela orang yang bersalah. Sebenarnya kita yang bekerja ni pun tuan-tuan, kita tak kira betul salah. Kita lari pada waktu tugasan pun dah dikira zalim. Saya guru, setiap hari ada beberapa jam kena masuk dalam kelas. Masuk lambat, keluar awal. Cukup lah. Hak tu pun kira zalim. Nanti anak murid semua akan main runtun, main tuntut tadi. Kita duduk kat kilang. Okey, jam kita sekian sampai sekian. Waktu kerja dia, waktu rehat dia sekian sampai sekian. Kan, waktu rehat lebih banyak pada waktu kerja. Nanti manager semua hak yang benda pegang kilang semua akan main runtun depan kita nak ambil hak. Aku banyak gaji hang berdasarkan sekian-sekian, tapi hang mengulat sekian-sekian. Aku tengok hang punya hisap tadi. Wahai Allah, kami nak tuntut. Tak naya. Itulah, bila cerita bab zalim ni banyak sebenarnya. Dan ternyata kalau kita fikir-fikir balik, kita tak terlepas daripada zalim tu. Cuma sekarang ni apa boleh kita buat? Kita nak meminimumkan dia. Dan kalau boleh, kita nak mensifarkan dia daripada diri kita. So sekarang ni kalau kita bekerjalah dengan amanah. Kalau sekarang ni kita ada tanggungan, maka jagalah tanggungan dengan amanah. Hari ni kita hamba kepada Tuhan, laksanakan segala amanah Tuhan. Kira cerita dia dah ni, perbetul balik amanah kita. Perbetul balik apa yang perlu kita lakukan. Hak orang, hak orang. Jangan duk kata hak orang, hak kita. Jangan risau, Allah dah sediakan benda yang baik untuk diri kita, insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, cuma macam doktor kata tadi tu, kok mana pun tetap tak boleh lah. Kalau dia terima juga, maka dia telah membela orang yang zalim. Kalau dia dapat imbuhan dengan sebab dia bela orang zalim tadi, sumber rezeki dia tu, imbuhan tu jadi sumber yang haram. Sebab dia telah orang kata apa? Membela kemungkaran, dia telah menolak kepada kebenaran.
tetap tak boleh. Macam mana sekalipun, habis-habis tak ada, lawyer habaq terus. Dah lah ni hang salah. Habaq terus. Saya ingat macam tu lebih fair. Kan? Kita tak kena orang kan. Kalau kita kena nanti macam mana kita nak buat kan. Moga-moga Allah tolong kita lah, insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan perempuan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, adik sagi pakat cerita, kongsi-kongsi dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang, ajak ke orang tentang kebaikan, orang amalkan. Selama mana ia jadi amalkan, selagi itu kita akan terus diberi saham pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa hadza wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna an zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm wabta' alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm wa sahhil lana abwabal fadlik وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصل الله على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.